Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, bersama dengan saya lagi dalam program Satu Hari Satu Hadis, anjuran panitia pendidikan Islam SK Pusat Dungu. Tajuk kita pada kali ini ialah kedudukan orang yang berpuasa yang makan dan minum dalam keadaan terlupa. Hadisnya ialah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw shariba falyutimma shawmah fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Muttafaqun alaih. Maksudnya diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, sesiapa yang lupa dalam keadaan dia sedang berpuasa, lalu dia telah makan atau telah minum, maka hendaklah dia menyempurnakan akan ibadah puasanya, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang telah memberi makan kepadanya dan yang telah memberi minum kepadanya. Hadis yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, di antara perkara yang boleh membatalkan puasa ialah makan dan minum dengan sengaja. Perkara ini telah dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Namun demikian, kita sebagai manusia, ada kalanya kita terlupa, ada kalanya kita teralpa. Kita dengan kelupaan itu melakukan perkara yang boleh merosakkan ibadah kita, seperti mana ibadah puasa sebagai contoh. Dalam keadaan kita sedang berpuasa, terutama bagi kita yang barangkali tidak biasa melakukan ibadah puasa, melainkan hanya bulan Ramadan sahaja, maka ketika mana kita melaksanakan puasa Ramadan, oleh kerana kebiasaan sebelum pada ini kita makan dan minum pada waktu paginya, barangkali dalam keadaan awal Ramadan boleh terjadi ke atas kita makan dan minum, sedangkan ketika itu sebenarnya kita berpuasa. Cuma perbuatan makan kita, minum kita ketika mana kita berada pada siang Ramadan itu barangkali kerana kelupaan kita. Maka bagaimana kedudukannya? Adakah perkara tersebut membatalkan puasa atau tidak? Maka dalam hadis yang kita kongsikan di sini jelas menunjukkan kepada kita bahawa Rasulullah SAW menyatakan tidaklah membatalkan puasa. Orang yang makan, orang yang minum dalam keadaan terlupa tidaklah membatalkan puasa jika mana dilakukan dalam keadaan terlupa. Baik, sama ada makanan itu yang dimakan itu sama ada makanan yang sedikit ataupun banyak, ataupun makanan itu yang biasa dimakan ataupun tidak. Demikianlah juga berkenaan dengan minuman, sama ada yang kita minum itu sedikit, banyak, yang biasa kita minum ataupun tidak. Kalau kita lakukan semua perkara itu dalam keadaan kita terlupa yang kita sedang melakukan ibadah puasa, maka ianya tidaklah membatalkan puasa. Yang biasa kita minum air teh, kopi, kalau kita minum dalam keadaan terlupa pada siang hari Ramadan umpamanya, ataupun ketika melakukan ibadah puasa, tidaklah membatalkan puasa. Demikianlah juga ubat, sebagai contoh kita batuk, kita sesama, kita demam, kita tak biasa makan ubat, tak biasa minum ubat ni, bila perlu sahaja. Jadi tiba-tiba dalam keadaan awal Ramadan kita batuk ataupun demam, kita pun makan ubat dalam keadaan siang hari, dalam keadaan kita terlupa, maka perbuatan tersebut tidaklah membatalkan puasa kita. Ini yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Baik. Kemudian sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, sebelum kita melihat hadis yang kita kongsikan ini secara
satu persatu. Ingin saya sebutkan bahawa perkara-perkara yang membatalkan puasa itu seperti makan, minum, bersetubuh, jima', merokok dan seumpamanya, semua itu akan membatalkan puasa bila dilakukan dengan dalam keadaan dia ingat, dalam keadaan dia ingat, dalam keadaan dia sengaja, dalam keadaan dia tahu bahawa perbuatan itu merupakan satu perbuatan yang ditegah, yang diharamkan untuk dilakukan ketika mana melakukan ibadah puasa. Maka yang tidak memenuhi syarat ini tidaklah terbatal. Syarat pertama batal kerana dia ingat. Jadi kalau lupa tak batal. Kemudian syarat yang kedua dalam keadaan dia itu mukhtarah. Dia dalam keadaan tidak dipaksa, dalam keadaan pilihan dia. Memang dia memilih untuk berbuka. Memang dia memilih untuk minum. Memang dia memilih untuk apa dia? Untuk dia merokok. Maka dalam keadaan dia membuat pilihan ini, dalam keadaan dia ingat, itu yang boleh membatalkan puasa. Tapi dalam keadaan orang tu dia ingat, dia tu sedang melakukan ibadah puasa, tetapi dia tu mukrahan, dia dipaksa, maka ulama menyatakan perbuatan tersebut juga tidaklah membatalkan puasanya. Tidak membatalkan puasanya. Kemudian syarat lagi, perkara yang membatalkan puasa dilakukan boleh merosakkan puasa ialah seorang itu buat dalam keadaan dia tahu perbuatan itu perbuatan yang ditegah. Kalau dibuat dalam keadaan dia jahil, jahil yang dimakzurkan, yang diuzurkan, maksudnya kalau buat dimaafkan, maka tidak membatalkan puasanya. Seperti mana orang baru masuk Islam, dia tak tahu lagi hakikat ibadat puasa itu macam mana, apa dia perkara yang ditegah. Dia masuk Islam, dia terus saja puasa. Dia ingat ke makan minum je tak boleh, jadi dia merokok, ataupun dia bersama dengan isterinya. Maka dalam keadaan dia tidak mengetahui perkara ini, perbuatan ini ditegah oleh Allah Ta'ala, dibuat pada siang Ramadan, maka dia tidak perbuatan dia itu tidak dianggap membatalkan puasa. Sebab apa? Sebab dia jahil yang diuzurkan kerana baru masuk Islam. Ataupun dia ni orang yang jahil, yang uzur lagi ialah orang yang dia Islam tapi duduk di pedalaman, tak ada alim ulama. Mungkin ada orang dakwah dia dulu masuk ajar mengucap 2 kalimah syahadah, ajarlah puasa hak asah tu. Tak boleh makan, tak boleh minum sahaja, menahan lapar dan dahaga. Tiba-tiba dia dalam keadaan dia duduk di pedalaman, adalah hukum hakam yang dia tak tahu, lalu dia melakukan perbuatan yang membatalkan puasa. Dalam keadaan tidak tahu tu, maka dia diuzurkan juga kerana dia duduk jauh di kawasan pedalaman yang tidak ada ahli ulama yang boleh dia bertanya. Maka ini juga diuzurkan. Baik. Namun demikian, kalau kita di sini, kalau ada tu orang orang jahil duduk di bandar, ramai ahli ulama, dimakan. Lepas tu orang tegur dia atas perbuatan dimakan, lalu dia kata dia tak tahu, maka kejahilan ini tidak dimaafkan. Sebab apa? Cek dia ni memang lama dah masuk Islam. Yang dia tak tahu sebab apa? Sebab dia tak pergi surah, tak pergi belajar, tak tanya ahli ulama. Bukan tidak ada ahli ulama, di sekitar kampung dia ada, tapi atas taksir dia, kecuaian dia, kealpaan dia, maka yang ni tidak diuzurkan. Maksudnya perbuatan dia itu membatalkan puasanya dan dia wajib qada. Itu dia sahabat-sahabat. Baik, itu di antara perkara yang disebut oleh ulama tentang perkara ataupun syarat-syarat yang menyebabkan bila seseorang melakukan perbuatan yang yang ditegah ketika mana melakukan ibadat puasa, boleh membatalkan puasa mereka. Saya ulang sekali lagi, iaitulah dalam keadaan dia itu ingat, dalam keadaan dia itu dalam keadaan tidak dipaksa, dalam keadaan dia itu tahu, tidak jahil, dalam keadaan dia itu tahu. Baik. Kemudian sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, mari kita lihat sikit sebanyak apa yang disebut oleh ulama berkenaan dengan hadis yang kita baca. Baik. Hamba ringkaskan sahaja. Dalam hadis ini Nabi SAW menyatakan kepada kita man nasiya. Man dengan maksud siapa. Jadi hadis ni seperti mana sebelum pada ini juga umum. Man ni tak kira lah.
remaja ke, orang tua ke, orang muda ke, lelaki ke, perempuan ke, kanak-kanak yang berusia 10 tahun yang mampu berpuasa dah ke, yang mana mereka terjadi perkara ini ke atas mereka, sedang mereka melakukan ibadat puasa, maka teruskanlah puasa ni. Puasa ni tidak rosak, puasa ni tidak terbatal. Sehingga ulama kata hatta dimakan banyak sekalipun, makan banyak sekalipun, tapi dalam keadaan terlupa, maka perbuatan demikian juga tidaklah membatalkan puasa, dengan syarat memang dia terlupa. Baik. Jadi Nabi mengatakan sesiapa yang terlupa wa huwa shaim. Waw di sini ialah wawul hal. Dengan maksud dalam keadaan dia sedang berpuasa. Dia lupa, dia tak teringat dia sedang berpuasa. Maka dengan sebab dia dia sedang berpuasa dalam keadaan dia terlupa tu, dia dalam keadaan berpuasa, kerana terlupa tu dia pun buat satu benda yang biasa dibuat. Itulah makan dan minum. Sebab kita ni biasa kan makan pagi, minum pagi. Jadi tak biasa puasa. Anda kata tak biasa puasa, masuk bulan Ramadan kita puasa. Jadi kadang-kadang benda biasa kita buat tu, kita buat juga pada awal pagi Ramadan. Pergi minum air ke, pergi makan ke, maka perbuatan demikian tidaklah membatalkan puasa. Baik. Cumanya Nabi SAW sebut di sini dengan dua perbuatan, akala dan juga syaribah, makan dan minum. Tidaklah menunjukkan kepada kita bahawa dua perbuatan ni sahaja kalau dilakukan dalam keadaan terlupa, puasa ni tidak batal. Tidak. Kalau orang bersetubuh dalam keadaan terlupa pun, puasa tak batal. Tapi dah Nabi sebut ni akala dan syaribah saja. Nabi sebut demikian kerana apa? Kerana dua perbuatan ni memang ghalib yang dilakukan oleh manusia. Memang kebanyakan memang buat perbuatan ni. Sama ada orang bujang ke, orang dah kahwin ke, lelaki, perempuan, siapa pun, miskin kaya, mereka tiap hari mereka akan buat perbuatan makan dan minum. Ada pun perbuatan lain seperti setubuh, rokok ke apa, bukan semua orang buat. Ada orang buat, ada orang tak buat. Ada orang tak perlu benda tu, ada orang perlu. Jadi Nabi SAW sebut di sini akal dan syaribah bukan maksud dua perbuatan ni saja. Tapi Nabi sebut dua perbuatan ni kerana apa? Kerana ni ghalib yang dilakukan oleh manusia. Bahkan orang yang melakukan perbuatan lain pun dalam keadaan terlupa, puasanya tidak terbatal. Puasanya tidak terbatal. Sebagaimana yang disebut dalam riwayat yang lain, disebut secara jelas, Nabi sebut apa dia? Man aftara fi syahr Ramadan nasiyan fala qada'a alaihi wala kafarah. Yang mana Nabi kata man aftara, siapa-siapa yang berbuka. Aftara maksud melakukan perbuatan berbuka pada siang Ramadan akan terlupa. Jadi aftara tu dalam hadis yang lain tu lebih umum. Tak kira makan ke, minum ke, merokok ke, apa ke, semua tidak batalkan puasa. Cuma bersebut contoh di sini merokok. Bukan bergalakkan merokok. Tapi nak kabar di sudut perbuatan itu tidaklah membatalkan puasa kalau dilakukan dengan kata lupa. Rokok tu sebagaimana disebut oleh para mufti kebanyakannya menyatakan hukumnya adalah haram. Baik. Jadi Nabi nyatakan makan dan minum. Cuma sahabat-sahabat yang senyap nak setuh di sini juga, ni dalam riwayat yang kita baca disebut fa'akala aw syariba. Tapi di sisi Bukhari disebut fa'akala wa syariba, makan dan minum. Dalam riwayat kita ni disebut aw. Bezanya waw tu maksud dan, kalau aw tu maksud atau. Jadi Nabi SAW menyatakan kepada kita, maka hendaklah dia sempurnakan fal yutimma saumah. Lam di situ ada fal lam di sebagai lamul amri, lam tuntutan, suruhan. Jadi Nabi suruh kita buat apa? Kalau orang makan dalam keadaan terlupa, minum dalam keadaan terlupa, dalam keadaan itu berpuasa, Nabi arah, Nabi suruh itmam, sempurnakan. Hendaklah dia fal yutimma, maka hendaklah dia sempurnakan. Hendaklah dia sempurnakan akan ibadah puasanya. Hendaklah dia sempurnakan ibadah puasanya. Jadi zahir daripada ucapan fal yutimma saumah ni, perkara tersebut tidaklah membatalkan puasanya. Tidak membatalkan puasa. Jadi Nabi SAW suruh seseorang yang lupa makan, minum dan kadang terlupa tu, sempurnakan saja puasanya. Baik. Kemudian cumanya perlu qada ke tidak? Nabi suruh sempurna dalam keadaan
sempurna tu dari sudut sekadar zahir saja ada ibadat puasa, tak makan, tak minum, kemudian perlu qada atau macam mana. Baik. Jadi kata ulama fal yutimma shaumah, zahir hadis ni menunjukkan sempurnakan puasa dengan arti kata tak perlu qada. Tak perlu qada. Sebab di sana ada masalah orang dia kena tahan juga makan dan minum sampailah maghrib, daripada subuh sampai maghrib. Contoh mazhab Syafi'i, dia tak ingat niat semalam. Dia tak bertaklid dengan mazhab Maliki, dia tetap dengan mazhab Syafi'i. Jadi puasa dia tu dari sudut syarak ada tak? Kerana dia tak niat. Tak ada. Tapi dari sudut surah zahirnya, pada zahirnya ada tak? Ada, sebab dia tak makan dan minum dan segala perbuatan yang batalkan puasa dia tinggalkan daripada subuh sampai maghrib. Tapi pada hakikatnya ada ke tak puasa? Pada hakikatnya tidak ada. Pada syaraknya tidak ada. Dia kena qada. Jadi adakah masalah ni sama dengan masalah tu? Fal yutimma shaumah, Nabi suruh ni sempurnakan puasa. Adakah dari sudut huk zahir saja? Maksudnya huk yang terlupalah. Huk yang terlupalah, hendaklah dia berhenti makan, kemudian tahan daripada makan minum tu sampai garing, kemudian dia mesti qada. Qada balik atau macam mana? Maka dalam hadis ni kata Ibn Mulaqin, zahirnya bila Nabi sebut fal yutimma shaumah, kata shaumahu ditanggung dengan maksud syarak. Bukan dengan maksud tahan dari sudut rupa zahir saja. Tapi dengan maksud boleh tahan sungguhlah, sempurnakan puasa dari syarak dengan arti kata puasa ni tetap dihukum sebagai sah. Dihukum sebagai sah. Dan perkara ini pula disebut dalam hadis yang lain secara jelas, sarahah. Kalau zahir ni maksudnya kita renung panjang sikit, dalam sikit, nampaknya tak perlu qada ni. Tapi mari taradud lagi, ikutkan Nabi suruh sempurnakan pada bahasa kot, tahan makan minum sampai garing, kemudian pada qada. Tu maksud zahir, zahirnya begitu. Tapi di sana ada hadis secara sarahah, jelas Nabi sebut tak perlu qada, tak perlu kafarah. Yang mana hadis tu hadis sahih juga. Hadis sahih juga. Sebagaimana disebut oleh Al-Hakim, hadis tu sahih atas syarat Muslim. Apa hadisnya? Itulah man aftara fi syahri Ramadan nasiya. Siapa yang membuat perkara yang batalkan puasa, tak kira lah makan, minum, jima' ke apa ke pada bulan Ramadan dalam keadaan dia tu terlupa, fala qada'a alaih. Nabi sebut fala qada'a tu sarah jelas, maka tak perlu qada' ke atasnya, wala kafarah, dan dia tak perlu apabila tidak ada kafarah ke atasnya. Alasannya jadi jelas dalam hadis tu Nabi sebutkan kepada kita tak perlu qada' dan tak perlu kafarah. Kemudian di akhir hadis yang kita kongsi pada hari ini, Nabi kata fal yutimma shaumah, maka hendaklah dia menyempurnakan ibadat puasanya. Kemudian Nabi menyatakan fa innama at'amahu Allahu saqahu. Nabi menyatakan kerana apa dia perlu sempurnakan puasanya? Kerana hanya Allah lah yang telah beri makan kepadanya, dan Allah Ta'ala sahaja yang telah memberi minum pada manusia. Kapan perbuatan ni disandarkan pada Allah, bukan sengaja dia, bukan sengeleng dia, bukan niat dia, tapi Allah yang beri makan dan minum. Bila Allah yang lakukan demikian, maka ini menunjukkan bahawa dia diuzurkan, maksudnya dimaafkan, bukan atas ikhtiar dia. Allah Ta'ala fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala boleh buat segala apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah yang apa dia, yang menjadikan dia ni tiba-tiba makan minum, bukan atas kerelaan dia. Maka bila disandarkan kepada Allah Ta'ala demikian, ini menunjukkan bahawa alasan illah, sebab apa puasa dalam keadaan demikian tidak terbatal, kerana bukan kerana kehendak dia, bukan pilihan ni, tetapi itu adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas dirinya. Itu sebab satu rezeki lah yang Allah Taala kurniakan kepadanya, sama ada sikit banyak. Tapi bila kita tengah makan tu, ingat dah kena berhenti serta-merta dan muntahkan apa, keluarkan apa yang ada di dalam mulut. Hak rezeki tu hak yang telah makan, hak dalam keadaan kita terlupa tu. Wallahualam. Itulah sedikit sebanyak secara laju lah apa yang disebutkan oleh ulama dan apa yang dinyatakan dalam kitab Al-Ilam bi Fawaidi Ummatil Ahkam dan juga kitab yang lain berkenaan dengan hadis yang kita baca. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan sikit sebanyak hari ini dapat memberi manfaat pada kita, dan kita dapat lihat betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menyuruh kita berpuasa, tapi dalam masa yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar hukum hakam berkenaan dengan ibadat puasa. Inilah pemimpin Islam. Sebagai pemimpin bukan hanya mentadbir negara, tetapi juga mengajar kepada rakyatnya bagaimana nak berpuasa dengan baik.
Maka mana-mana pemimpin yang ada pada hari ini, kalau dia tak mampu nak mengajar tentang hukum hakam Islam ni, ibadat ni, maka perlulah dilaksanakan tanggungjawab tersebut dengan mencari alim ulama untuk memberi penjelasan kepada rakyat masyarakat bagaimana nak melakukan ibadah sehinggalah sejajar dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Saya kata untuk kali ini apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Stay at home, patuhi SOP PKPB. Wallahu a'lam.